Menjelang pilihan raya negeri yang tidak akan lama lagi diadakan, ini pengakuan dan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang benar-benar panas dan mengejutkan pastinya, siapa lagi kalau bukan Muhyiddin Yassin. Anwar Ibrahim dedahkan bahawa kontrak untuk anak menantu Muhyiddin boleh tak kamu sebut tak buat apa-apa. Itu soal Anwar Ibrahim kepada netizen semua. Saudara-saudara, dipetik daripada Sinar Harian. Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya menunjukkan beliau tidak menyalahgunakan kuasanya ketika menjadi Perdana Menteri. Berucap pada ceramah jelajah perpaduan di Semenyih pada Selasa malam, Perdana Menteri mendakwa Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN telah mengayakan kroni dan keluarganya. Dakwa pengerusi Pakatan Harapan PH itu lagi, negara ini telah rosak kerana tindakan Perdana Menteri yang hanya menjaga kuasanya dan keluarga sendiri. Muhyiddin sakau sini sana, kata Anwar Ibrahim. Dia boleh maki saya berbakul-bakul, tetapi dia tak boleh tegur atau kecam saya atas alasan saya guna kuasa untuk sakau duit negara ini, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya nak tanya Muhyiddin, dok cakap banyak sangat. Boleh tak kamu sebut tak buat apa-apa? Kayakan kontrak anak kamu dan menantu kamu, tetapi kamu cakap bersih, ujarnya dalam ceramah berkenan. Anwar menegaskan beliau juga telah melihat fail-fail yang dipercayai berkaitan unsur penyalahgunaan kuasa. Ada orang pula cakap, ya betul Tan Sri bersih. Saya sekarang tak macam dulu. Saya tak tengok fail. Sekarang saya tengok fail sebagai Menteri Kewangan, jelas beliau. Pada 9 Februari lalu, Muhyiddin menafikan dakwaan beliau terlibat memberikan kontrak sistem imigresen bersepadu nasional kepada syarikat IRIS Corporation Berhad yang dikaitkan dengan menantunya. Menurut Muhyiddin, ia merupakan satu fitnah yang sengaja dilakukan dan direka untuk mencalarkan maruahnya dan keluarga. Ahli Parlimen Paguh itu juga mendakwa perkara tersebut adalah sebahagian daripada siri tohmahan jahat daripada terhadap dirinya yang dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional Pimpinan Anwar Ibrahim, kata Datuk Seri Muhyiddin lagi. Saudara-saudara sekalian, yang lebih kontroversi lagi ialah apabila Anwar Ibrahim menggelar ataupun menyatakan Muhyiddin sakau sini sana. Dia boleh maki saya berbakul-bakul, kata Anwar Ibrahim, tetapi dia tak boleh tegur atau kecam saya atas alasan saya guna kuasa atau sakau duit negara ini. Saya nak tanya Muhyiddin, dok cakap banyak sangat, boleh tak kamu sebut tak buat apa-apa? Kayakan kontrak anak kamu dan menantu kamu, tetapi kamu cakap bersih, ujar Anwar Ibrahim dalam ceramah berkenan. Dalam satu ceramah Anwar lagi yang saya lihat di dalam video, beliau mengatakan bahawa Anwar Ibrahim rasa lucu dan geli hati apabila pemimpin ataupun penyokong Perikatan Nasional menyanyikan lagu Hoi Hoya Hoi terhadap Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim kata dia tak marah pun, bahkan dia nyanyi sekali Hoi Hoya Hoi itu dengan lirik yang lain, iaitu Hoi Hoya Hoi, mengapa kamu sokong Muhyiddin juga, kata Anwar Ibrahim. Apabila beliau kata Muhyiddin sekarang juga adalah salah seorang daripada kluster mahkamah dan telah pun didakwa untuk beberapa tuduhan berkaitan pengumpulan wang haram dan rasuah serta penyalahgunaan kuasa. Itu sebabnya Anwar Ibrahim kata, dia Muhyiddin sakau sini sana, dia boleh maki saya berbakul-bakul, tapi dia tak boleh tegur atau kecam saya atas alasan saya guna kuasa atau sakau duit negara ini, kata Anwar Ibrahim. Dia juga ingin bertanya kepada Muhyiddin, dok cakap banyak sangat, boleh tak Muhyiddin kamu sebut tak buat apa-apa, kayakan kontrak anak kamu dan menantu kamu, tetapi kamu cakap bersih, ujar Anwar lagi.
Anwar menegaskan beliau juga telah melihat file-file yang dipercayai berkaitan unsur penyalahgunaan kuasa. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu ini paling hot sekali sejak petang ini. Bermula daripada pukul 6 petang sampailah sekarang. Isu ini memang hot. Apabila seorang seorang ahli daripada UMNO, pemimpin besar UMNO mengatakan begini, calon PN hadapi masalah dana, katanya itulah kifara aniaya UMNO. Apa maksud kifara? Sila tinggalkan dalam ruangan komen. Mungkin Anda tahu apa maksud kifara. Kalau kamu tahu maksud kifara, tolong tinggalkan dalam ruangan komen. Dan adakah Anda juga setuju dengan kenyataan yang dipetik daripada My Metro ini oleh Nur Jazlan? Apabila beliau kata, calon Perikatan Nasional hadapi masalah dana sekarang itu kifarah aniaya UMNO. Memang panaslah isu ini kan. Masalah kekurangan dana yang dihadapi oleh calon Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri kali ini adalah kifara terhadap perbuatannya menganiaya UMNO, termasuk membekukan akaun parti itu sebelum ini, kata Nur Jazlan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Nur Jazlan Mohamed berkata mendakwa masalah yang dihadapi PN pada PRN yang sedang berlangsung itu juga adalah dosa-dosa politik parti yang mahu menghancurkan UMNO. Dakwanya, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas pengerusi PN Tun Mahathir Mohamad sebelum ini mahu menghancurkan UMNO dengan pelbagai dakwaan dan siasatan terpilih yang akhirnya berbalik kepada mereka, kata Nur Jazlan. Seperti yang didedahkan oleh Perdana Menteri sebelum ini, Anwar pernah kata, dalam ucapannya, Anwar kata, ada orang, dia menyebut sebagai Muhyiddin dan juga Mahathir, berniat mahu mengharamkan UMNO pada waktu itu. Tetapi Anwar Ibrahim tidak setuju, karena Anwar Ibrahim kata, itu ialah parti yang telah memberikan banyak sumbangan kepada orang Melayu dan parti ibu bapa Anwar Ibrahim. Dia kata, walaupun berbeza pendapat, walaupun berbeza perjuangan, walaupun berbeza ideologi, Anwar kata, jangan haramkan dan jangan bubarkan UMNO. Itu yang kata Anwar. Tapi menurut Nur Jazlan, inilah balasan kepada tindakan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bekas pengerusi PN Tun Mahathir yang sebelum ini mahu menghancurkan UMNO dalam pelbagai dakwaan dan siasatan terpilih dan akhirnya berbalik kepada mereka, kata beliau. Nur Jazlan juga berkata semua perbuatan Bersatu itu adalah satu kifarah atau hukum karma kepada Muhyiddin dan parti berkenan yang sebelum ini menganiaya UMNO, kata beliau. Akaun UMNO juga pernah dibekukan sebab siasatan SPRM ke atas Presiden UMNO dalam kes 1MDB. Namun akhirnya memang tiada kaitan UMNO dengan kes berkenan. UMNO terpaksa berjuang dan berdepan dengan beberapa pilihan raya negeri, pilihan raya kecil dengan kantung yang kosong. Namun, pemimpin dan orang UMNO tak adalah nak mengelusahkan. Kita semua harungi semua dugaan itu dengan tabah dan akhirnya dapat juga menang 5 daripada 8 PRK yang diadakan sepanjang tahun 2019 hingga 2020. Jadi sekarang ini, biarlah Bersatu dan PAS rasakan pula macam mana pedih serta sakitnya bila kena batang tubuh sendiri. Biarlah Muhyiddin cari cara lain untuk perkudakan PAS sepanjang PRN ini, kata beliau lagi. Bersatu pun bukannya ada entera kempen. Semuanya mereka harapkan jentera PAS untuk buat kerja kempen calon PN, terutamanya calon Bersatu, katanya dalam kenyataan hari ini. Isnin lalu, PAS Selangor dilaporkan mengakui pembekuan akaun Bersatu menyumbang kekangan besar kewangan 56 PN yang bertanding di negeri itu pada PRN. Setiausahanya Roslan Syahir Muhammad Syahir dilaporkan berkata,
Bagaimanapun, ia tidak membantutkan semangat gabungan berkenan walaupun calon menggunakan dana sendiri. Pada 11 April lalu, SPRM dilaporkan memaklumkan bahawa 2 akaun Parti Bersatu yang sebelum ini dibekukan disita Suruhanjaya berkenan. Akaun parti itu disita selepas mengemukakan perintah mengikut Seksyen 50 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Dalam pada itu, Nur Jazlan yang juga Ketua UMNO bahagian Pulai berkata, apabila ada pemimpin PN termasuk daripada PAS dilaporkan mengeluh berikutan ketiadaan dana akibat akaun Bersatu dibekukan, ia mengiyakan selama ini PAS sememangnya mendapat peruntukan serta ditaja Bersatu. Jadi, benarlah cerita-cerita sebelum ini yang mendakwa Bersatu memang jadi bengke kepada PAS. Mungkin sebab itulah pemimpin PAS terutamanya presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang cukup sayangkan Bersatu hingga sanggup hianati UMNO dalam muafakat nasional, kata Nur Jazlan lagi. Berita ini dipetik daripada My Metro, Anda boleh rujuk di sana. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda tentang isu paling panas sekali pada hari ini. Jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Yang ini pendedahan paling menarik sekali. Apabila Sanusi buat pengakuan yang kita tidak jangka-jangkakan berkaitan dengan curi unsur nadir bumi. Dipetik daripada Malaysia Kini. Dengan tajuk, Sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadir bumi. Netizen mula bertanya, Sanusi dah mula buat U-turn ke, kata mereka. Tak tahulah apakah itu U-turn atau tidak, terpulanglah pada mereka. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Maknor mengakui pernah bertemu seorang warga China yang kini diburu berhubung kecurian unsur nadir bumi REE di negeri itu. Bagaimanapun, Sanusi berkata urusan warga China itu adalah dengan pejabat tanah dan galian Kedah serta Menteri Besar Incorporated MBI milik kerajaan negeri yang mana tidak melibatkan dirinya. Sanusi memberitahu Malaysia Kini yang individu tersebut memiliki syarikat tenaga solar yang mengadakan usaha sama dengan MBI dan telah berada di Malaysia sebelum dia menjadi Menteri Besar pada tahun 2020. Saya tak ingat berapa kali jumpa dengan individu itu. Yang saya ingat, jumpa di pejabat sekali dan rumah terbuka hari raya sekali, katanya ketika dihubungi. Walau bagaimanapun, kata Sanusi, mereka tidak boleh berkomunikasi memandangkan warga China itu tidak berbahasa Inggeris dan Melayu. Jumpa pun tak boleh cakap apa sebab dia tak tahu bahasa Inggeris. Dia sudah ada di negara ini sebelum saya jadi Menteri Besar lagi. Saya tak tahu sejak bila, kata Sanusi. Malaysia Kini tidak mendedahkan nama suspek kes jenayah selagi dia belum dituduh di mahkamah. Sanusi berkata demikian ketika menjawab soalan berhubung sidang media Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail di Alosta, di mana dia mendedahkan gambar Sanusi bersama-sama dengan suspek. Saifuddin berkata, tidak salah untuk Sanusi bergambar dengan individu tersebut, namun tidak seharusnya menafikan yang dia mengenalinya. Terang ada surat dari Menteri Besar dan CEO MBI dengan nama dua warga China yang saya bangkitkan berkali-kali. Menteri Besar harus bertanggungjawab menjawab soalan yang dibangkitkan, kata beliau. Sanusi kata suspek bawa penterjemah. Bagaimanapun, dalam ucapan di Kuala Kedah hari ini, Sanusi berkata, dalam pertemuan dengan suspek, individu itu ada membawa penterjemah bersama-samanya. Dialah cerita kad saya pasal dah bagi kad MBI. RM 5 juta sebelum ini, dia dah habis RM 30 juta. Dia dah buat macam-macam persiapan dan dah ada perjanjian MBI sebelum saya masuk ofis, kata beliau. Bila saya jadi Menteri Besar, jadi saya kata teruskan saja. Buatlah apa yang nak buat, tapi make sure pastikan ikut undang-undang, kata beliau dipetik Berita Harian. Pemimpin PAS itu turut mendakwa dia hanya sedar Saifuddin merujuk individu tersebut selepas melihat gambar yang didedahkannya. Sementara itu, Sanusi turut mempersoalkan tindakan Saifuddin yang memberi tumpuan terhadap kes di Kedah di saat ada hanya
perlumbungan haram RII di seluruh negara. Katanya ia berdasarkan kenyataan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim dalam mesyuarat Majlis Mineral Negara bahawa ada 60 lumbung haram RII. Pasal apa Pudin etek serang Kedaja, kata beliau. Dan kenapa etek masa pilihan raya dan pasal apa tak etek sebelum ini atau selepas pilihan raya? Pasal hang nak main politik, nak ambil kesempatan isu RII, nak burukan orang, kata Sanusi. Dia tak elok, hati tak murni, pi cari lagi 59 lombong tu. Ada di Negeri Sembilan, Pahang, Perak, awak tak pi siasat. Pasal apa mai ke Kedah je, kata beliau. Pasal hang nak bunuh Sanusi. Nusi ni nyawa lihat bos, dia payah mati, katanya seperti dipetik. Setiausaha Agung PKR itu dalam ceramahnya di Kedah Sempena PRN kali ini telah membangkitkan dakwaan mengaitkan Sanusi dengan kes RII di hutan simpan Bukit Enggang, Sik, Kedah. Sanusi menafikan dakwaan yang dibuat dan mengancam untuk memfailkan saman, namun Saifuddin mempertahankan dakwaannya dan terus membuat pendedahan berkenaan isu tersebut. Individu yang dinamakan Saifuddin dalam sidang medianya adalah milik salah seorang daripada 2 warga China yang sering disebut dalam ceramahnya yang didakwa diambil kerja oleh MBI untuk kerja penerokan RII. Seorang warga China dikatakan telah ditangkap ketika menceroboh hutan simpan bersama 380 beg biji nadir bumi, manakala seorang lagi yang dibangkitkan Saifuddin hari ini dilaporkan menghilangkan diri. Sementara itu, Saifuddin berkata selaku ahli lembaga penasihat MBI, Sanusi tidak sepatutnya mencuci tangan daripada hal ehwal syarikat itu dan menyabitkan kelemahan syarikat itu kepada CEO Muhammad Sobri Osman. Dia juga menyangkal dakwaan Sobri bahawa 2 individu tersebut bukan bekerja di bawah MBI. Dia mendedahkan apa yang didakwa sebagai surat daripada Sobri kepada Hamzah Zainuddin ketika menjadi Menteri Dalam Negeri bagi mendapatkan pas pekerja dan kelulusan daripada Jabatan Immigration. Jelas ada permohonan pas lawatan iktisas kepada 2 warga China ini dengan majikannya adalah MBI. Kini penafian dibuat oleh pengurusan tertinggi perbadanan itu, katanya lagi. Semalam MBI membuat laporan polis bagi menafikan dakwaan Saifuddin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Dipetik daripada Malaysia Kini dengan tajuk Sanusi akui pernah jumpa suspek curi unsur nadir bumi, diterbitkan pada 1 Ogos 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.